Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Noor daripada kelas di PSU 1D ingin menerangkan tentang Jamratul Kubra. Berdasarkan kepada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, melontar 7 biji anak batu di Jamratul Kubra merupakan amalan yang pertama dilaksanakan oleh jemaah haji pada 10 Zulhijjah di Mina. Perkara ini merupakan tahiyat, iaitu penghormatan bagi Mina. Masa yang sesuai untuk melakukan lontaran di Jamratul Kubra bermula selepas separuh malam 10 Zulhijjah dan berakhir apabila terbenam matahari, iaitu masuk waktu maghrib pada 13 Zulhijjah. Namun begitu, waktu afdal untuk melontar pada 10 Zulhijjah ialah apabila masuk waktu duha sehingga kelinci matahari, iaitu masuk waktu zuhur pada hari tersebut. Antara amalan-amalan sunat yang digalakkan dibuat semasa melakukan lontaran Jamratul Kubra ialah berhenti bertarbiyah apabila melakukan lontaran yang pertama dan digantikan dengan takbir. Bertakbir setiap kali melontar. Melontar dengan menggunakan tangan kanan. Bagi lelaki disunatkan mengangkat tangan kanan dengan tinggi, manakala bagi wanita tidak disunatkan berbuat demikian. Anak batu yang digunakan untuk melontar hanyalah sebesar kacang kuda. Melontar dalam keadaan kiblat di sebelah kirinya dan Arafah di sebelah kanannya dan menghadap takungan jamrah. Melontar secara berurutan, iaitu muwawalat. Melontar dengan batu yang tidak bernajis. Kesimpulannya, Jamratul Kubra merupakan termasuk di dalam perkara-perkara wajib haji. Walaupun Jamratul Kubra bukanlah satu rukun, namun Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan sunnahnya di dalam melaksanakan Jamratul Kubra ini, menunjukkan bahawa betapa pentingnya pelaksanaan Jamratul Kubra bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Justru telah dinyatakan secara jelas beberapa amalan-amalan sunat yang boleh diamalkan oleh para jemaah haji ketika melaksanakan Jamratul Kubra agar ibadah tersebut lebih sempurna dan mengikut acuan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Okey. Nama saya Akmal Danish bin Anwar. Okey. Saya kelas 1D. Okey, insya-Allah saya akan terangkan pasal bermalam di Mina. Pengertian bermalam di Mina, contohnya mabit di Mina. Okey, dia ada dua. Yang pertama, berada di bumi Mina ni pada malam tasyrik dalam tempoh lebih separuh waktu malam. Okey, yang kedua, bermalam pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey. Yang kedua pula, pasal pengecualian mabit jika uzur. Saya akan terangkan. Okey, yang pertama, takut terancam keselamatan diri atau harta. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, menjaga atau menemani orang sakit. Yang ketiga pula, mencari pekerjaan atau keluarga yang hilang. Okey, yang keempat, terpaksa atau dipaksa. Yang kelima, petugas yang menjaga kepentingan dan kebajikan jemaah haji. Okey, itu settle. Okey, ini saya kata pula tempoh bermalam. Dia ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang mutamad atau al-asah, iaitu masa berada di Mina lebih daripada jumlah masa separuh malam. Okey, pendapat kedua pula, pendapat yang lemah, muqal bih al-asah. Okey, pendapat dia ialah memandai berada di Mina ketika masuk waktu subuh, iaitu azan subuh yang dilaungkan. Okey, yang ni kira orang kata amat keras lah. Macam saya nak cakap macam mana, tapi inilah itulah dia tidak digalakkan hanya bagi kes darurat sahaja. Okey, boleh tengok slide kat bawah macam mana jemaah haji bermalam di Mina, lepas tu suasana jemaah. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Mustaqim bin Hamdan dari kelas di PSU Tertusi.
akan menceritakan tentang melontar ketiga-tiga jamrah. Ketiga-tiga jamrah ini bermaksud melontar jamrah sughra, wusta dan kubra. Waktu yang afdal untuk melontar jamrah sughra iaitu pada 11 hari bulan selepas gelincir matahari 11 Zulhijjah, iaitu waktu zuhur, atau waktu yang diharuskan selepas terbit fajar, iaitu 12 Zulhijjah hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Waktu afdal untuk melontar jamrah wusta pula pada 12 hari bulan, iaitu selepas gelincir matahari 12 Zulhijjah, iaitu waktu zuhur, dan waktu yang diharuskan ialah selepas terbit fajar 12 Zulhijjah hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Melontar kubra pula, waktu yang afdal ialah 13 Zulhijjah selepas gelincir matahari, iaitu waktu zuhur, dan waktu yang diharuskan ialah selepas terbit fajar 13 Zulhijjah hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Waktu yang baik untuk melontar ada waktu-waktu yang sedemikian. Ini adalah salah satu suasana jemaah haji berjalan di jamrah untuk melontar pada hari tasyrik pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ia berpakaian seperti biasa setelah tahallul awal. Ini yang kita boleh nampak. Ini jikalau untuk kaedah wakil melontar. Yang pertama, sebelum mewakilkan orang lain untuk melontar, pastikan telah dirujuk kepada pegawai perubatan dan pembimbing ibadat haji. Yang kedua pula, melontar untuk diri sendiri sebelum melontar mewakilkan orang lain jika menerima wakil orang untuk melontar. Perlu mendapat persetujuan dan keizinan orang yang diwakilkan terlebih dahulu. Kita tak boleh mesej saja lontar je. Kena tanya dulu, kena pergi, dia ni betul-betul tak boleh lontar ke? Kita tanya dulu. Yang seterusnya, hanya boleh diwakilkan lontaran apabila masuk waktu melontar pada hari tersebut, kecuali bagi jemaah haji yang sakit yang sukar untuk bersamanya kerana berada di tempat lain. Lontaran yang diwakilkan awal sebelum masuk waktu adalah tidak sah lontaran, kecuali bagi kes pesakit yang berada di tempat lain seperti di atas, seperti yang tadi saya bincangkan tadi. Seterusnya, boleh mewakilkan lontaran melalui telefon atau SMS atau messaging dengan syarat kedua-dua pihak maklum dan faham akan maksud yang dihajatkan. Itu saja yang saya akan ceritakan tentang melontar ketiga-tiga jamrah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu daripada kami.